Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan kepakaran saya lah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga ke hari ini kami telah membantu hampir 1,000 orang. Hampir 1,000 orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari tanpa menggunakan sebarang produk. Dan sebelum saya nak mulakan tajuk kita pada hari ini, saya nak tanya dulu. Dekat sini, siapa boleh tak komen dengar dengan jelas tak suara saya pada pagi ini? Sebab saya menggunakan mikrofon. Apa khabar semua? Hai, apa khabar? Assalamualaikum. Saya tengah menggunakan telefon, saya takut tak kedengaran sebab bawah ni ada construction dan sebagainya. Takut tak dengar poin-poin yang saya nak cuba sampaikan pada malam ini. Boleh tak pada malam ni, pada pagi ni, boleh tak komen dengar kalau dengar suara saya? Kalau tak dengar boleh tak komen tak dengar? Kalau tak jelas boleh tak komen kalau tak jelas? Sebab saya nak pastikan semua orang yang ada dekat sini jelas dengar suara saya. Waalaikumsalam. Hai, morning Puan Amina Rose. Apa khabar Puan Amina Rose? Hai Puan Hazini Ibrahim. Puan Kak Ina Taylor. Apa khabar semua yang berada dalam live kita pada pagi ini? Hai Puan Hazirawati. So, sebelum kita nak share apakah makanan breakfast yang akan membantu kita turunkan berat badan, boleh tak komen dulu jelas ke jelas kuat suara saya? Kalau tak jelas, takut sia-sia. Jangan sampai saya nyanyi lagu sia-sia. Ku cuba selama ini tapi tak dengar apa. So that's why apa yang saya nak share pada pagi ini, saya harap ianya akan memberi banyak impact yang sangat power kepada you all. Terutamanya kepada you all yang nak turunkan berat badan pada hari ini. So dengar suara saya. Ya, baca komen jap. Siapa tu? Macam tak nampak komen. Waalaikumsalam Puan Cik Ros. Waalaikumsalam Puan Haliza Abdullah. Morning Puan Aris Kim. Dengar Puan Jasingo. Jom breakfast. Jom breakfast. Yes. Okay. So, apa yang saya nak share pada hari ini adalah berkenaan dengan makanan. Berkenaan dengan makanan. Sebabkan sebenarnya ramai orang fikir bila dia nak turunkan berat badan, dia macam fokus kepada exercise. Dia fokus kepada exercise, dia fokus kepada macam-macam perkara yang sebenarnya dia akan dapat faham bila exercise saja dia akan susah nak turunkan berat badan. Jadi saya nak explain kepada you all tentang breakfast. Sebenarnya breakfast itu adalah sejenis makanan yang sangat gila penting nak mati bila kita nak turunkan berat badan. Kalau kita nak berdiet dan kita tak breakfast, alamatnya insya-Allah akan gagal. Siapa dekat sini faham maksud saya, boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni? Sementara saya nak baca komen kejap. Waalaikumsalam Puan Suzila G. Mat Jusoh. Morning Puan Salbi Malik. Terima kasih kepada Puan Acik Ros yang dah share. Waalaikumsalam Puan Nuriah Tukiman. Terima kasih kepada yang komen. Alhamdulillah. Kak Ina Taylor pun dengar. Alhamdulillah. Puan Haliza Abdullah. Waalaikumsalam. Alright, Alhamdulillah. Morning semua. Morning. Waalaikumsalam. Puan Jamnah. Hai Puan Nur Syaifah. Puan Nuriah Tukiman is watching. Okey. Siapa sini faham maksud saya? Bila kita nak turunkan berat badan, never skip breakfast. Jangan sesekali gatal anak tekak untuk kita skip breakfast. Sebab apa? Saya faham ramai orang bila kita nak turunkan berat badan, kita kena kurangkan makan. Sebenarnya tak semestinya. Kita kena makan mengikut kepada keperluan kita. So that's why bila saya selalu buat live, selalu explain kepada you all tentang bila kita nak kurus, kita kena makan. Kita kena makan apa? Bukan kita kena makan ikut suka hati. Kita kena makan ikut keperluan diri kita sendiri. Kalau kita tak faham berapakah keperluan diri kita, alamatnya insya-Allah walaupun dah tiupan sangkakala kedua sekalipun, kita masih lagi akan gagal untuk turunkan berat badan. Siapa sini faham maksud saya, boleh tak komen faham? Morning Puan Ayung Zai. Faham Puan Zizalawati. Alhamdulillah. Puan Nur Syaifah pun faham. Inilah sebenarnya apa yang saya nak buat pada you all. Boleh tak tekan button share dulu. Saya nak explain beberapa makanan-makanan breakfast yang kita boleh amalkan setiap hari supaya insya-Allah proses kita nak turunkan berat badan akan berlaku dengan lebih mudah. Siapa dekat sini dah ready? Turun naik ni coach. Aduh, gitu aduh kan. Siapa nak tahu, boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Boleh tak share Facebook Live ni? Macam Puan Ariski, ikut meal plan dari coach Guarantee Slim. Macam saya dah turun 20 kilo. Boleh muat pakai baju kanak-kanak 9 tahun. #gang Kiki Lala.
Macam semalam kita ada 3 jenis geng kat Batian Fitness ni. Pertama, geng Kiki Lala. Geng Kiki Lala adalah geng yang lama ditubuhkan. Paling lama ditubuhkan. Yang baru sikit nama dia geng Cekak Pinggang. Yang paling baru sekali geng Melentik nama dia. So that's why ketiga-tiga geng ni menyeri hidup Batian Fitness. Sebab kita ada kelompok-kelompok tertentu lah. So kita nak pilih geng apa? Cik komen nak pilih geng apa? Geng Kiki Lala ke? Geng Melentik ke? Geng Cekak Pinggang? Cik komen sikit. Nak geng mana? Saya geng tak nak geng Cekak Pinggang. Saya tak nak geng Melentik. Dah kenapa tiba-tiba saya nak geng Melentik? Lagilah saya tak nak jadi geng Kiki Lala. Saya nak jadi geng The Rock. Macam itu kan. Poyo sikit. Okey, siapa sini nak faham maksud saya? Boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang kita keluar pula. Nampak pula selimun ni. Buruk perangai. Apakah? Sini. Hello. Sini. Tengok tu, dia dah malas. Okey, minta maaf nampak pula segala benda yang tersangkut dekat luar sana. Alright, so saya harap tidak ada lagi benda yang memalukan hidup saya dekat dalam Facebook Live pada pagi ni Alright. Yes, sorok sikit. Jom kita amalkan Ibu Mukurus. Terima kasih. Alright, akak nak tubuh geng kerengga. Gitu kan, geng kerengga pun ada. Waalaikumsalam Puan Hazirawati. Geng Cekak Pinggang. Puan Hazirawati nak jadi geng Cekak Pinggang. Yap, sebenarnya saya dah rasa blushing sikit sebabkan saya sangkut Toto dekat sini tadi. So nampak pula. Astaghfirullahalazim. Malu mata saya melihat Facebook Live saya ni kan. Alright. Baik. Boleh tak kita sambung? Ada iklan Toto nama dia. Boleh tak kita sambung kita punya point kita apakah makanan, dan sebelum tu boleh tak share Facebook Live dulu. Share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang jalankan bersama-sama sekali. Sebabkan saya yakin terlampau ramai orang kat luar sana yang memerlukan pemahaman cara nak turunkan berat badan. Ramai orang fikir bila dia nak turunkan berat badan, dia tak boleh makan. Sebenarnya dia kena makan. Kalau dia tak makan, dia akan lagi susah turunkan berat badan. Pernah tak dengar konsep metabolisme? Konsep metabolisme ni, kita kena makan. Kalau kita tak makan, insya-Allah metabolisme kita akan turun, dan bila metabolisme kita akan turun, insya-Allah lagi susah kita nak turunkan berat badan. Waalaikumsalam Kak Zaharah, apa khabar? Lama tak nampak Kak Zaharah online. Okey. Malu apa bosku? Malulah saya sebab kalau Toto ni handsome tak apa ni, Toto pun dah lebam. Toto lebam bersidai dekat tepi balkoni. Ketika saya buat live, masuklah Harian Metro. Seorang coach tak tahu malu, sidai Toto lebam ketika live. Dan ditonton oleh seramai 25,000 mata. Okey. Ready? Pernah dengar? Okey, pernah dengar kan? So that's why kita kena makan banyak sikit barulah kita boleh meningkatkan metabolisme. Tapi kita kena faham, makan banyak boleh tingkatkan metabolisme. Okey, tapi kita tak boleh makan terlalu banyak sehingga kan boleh susah nak turunkan berat badan. That's why kita sediakan meal plan untuk you all supaya ianya tak terlalu rendah sangat dan tak terlalu tinggi sangat kita punya keperluan tenaga melalui makanan tu, supaya kita akan senang nak turunkan berat badan dengan follow meal plan kita. Tapi sebelum tu, boleh tak komen dah ready? Boleh tak komen dah ready sekiranya dah ready untuk mengetahui beberapa makanan yang saya boleh sarankan dekat sini bila kita nak turunkan berat badan. Boleh tak komen dah ready? Boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, bagi saya love banyak-banyak sekiranya dah ready. Saya kalau makan lagi terus naik badan, Puan Karisma Aurora. That's why sebenarnya kita kena identify berapakah keperluan tenaga Puan Karisma Aurora. Once kita dah identify berapa, barulah kita boleh create meal plan ataupun jadual pemakanan yang Puan Aurora boleh ikut sehingga lebih senang nak turunkan berat badan. Okey, boleh tak saya dah ready? Puan Haliza Abdullah dah ready. Puan Anne Angle dah ready. Siapa dah ready lagi? Boleh tak komen dah ready? Puan Acik Ros pun dah ready. Terima kasih kepada yang komen dah ready. Okey, komen ready dan bagi saya love banyak-banyak dan tekan button share. Share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Puan Nur Syaifah dan Puan Kak Ina Taylor pun dah ready. Baik, yang pertama sekali makanan yang saya rasa paling terbaik ketika kita nak turunkan berat badan. Sebenarnya tak semestinya bila kita nak turunkan berat badan sahaja. Secara overall, makanan ini akan membantu kita meningkatkan tahap kesihatan kita dengan sangat mudah. So saya tengok ramai dah komen dah ready. Yang pertama sekali
adalah memakan makanan yang mengandungi fiber yang tinggi. Sebagai contoh makanan yang ada fiber yang tinggi seperti macam buah apple, oats. Buah apple tu ataupun sebarang buah yang crunchy. Buah yang crunchy tu macam buah apple, buah pear, buah apa lagi, buah jambu batu. Itu semua mengandungi fiber yang tinggi, dan bila kita makan makanan yang mengandungi fiber yang tinggi, ianya akan membantu kita menurunkan berat badan melalui bagi kita rasa kenyang lebih lama. Dan selain daripada buah-buahan yang tadi tu, yang buah-buah yang crunchy tadi, ia juga seperti macam makanan seperti oats. Oats whole grain, makanan-makanan yang ada whole grain seperti macam roti wholemeal, roti whole grain dan sebagainya. Makanan-makanan yang saya sebutkan tadi memang insya-Allah akan membantu kita. Bantu kita pertama rasa kenyang lebih lama. Yang kedua, ianya juga akan membantu kita apa tahu? Membantu kita meningkatkan, memudahkan perlawasan kita. Siapa sini faham? Waalaikumsalam Puan Aiza Malina. Apa khabar? Terima kasih kepada yang komen dah ready. Puan Eng kata dahsyat, terima kasih kepada yang dahsyat. Siapa sini faham maksud saya? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak sebab benda ni penting. Benda ni penting gila nak mati. Kalau katakan kita tak faham konsep ni, insya-Allah susahlah kita nak turunkan berat badan. Saya nampak ramai di kalangan student saya sebenarnya, bila dia nak turunkan berat badan, antara benda yang dia buat adalah dia makan makanan yang kononnya mengenyangkan. Seperti macam makan nasi, macam makan mi, makan bihun. Kononnya mengenyangkan, tapi sebenarnya makanan-makanan itu sangat susah untuk dihadam, terutamanya kalau kita makan makanan yang bergoreng. Di kalangan makanan berkarbohidrat yang bergoreng, seperti apa tadi? Seperti macam nasi goreng ataupun nasi minyak contohnya. Nasi minyak pun bahaya juga, especially geng-geng Pantai Timur. Agak bahaya bila kita ambil nasi minyak pada waktu pagi. Nak tahu tak kenapa? Siapa dekat sini nak tahu kenapa? Kenapa nasi minyak sebenarnya kurang baik? Kurang bagi saya lah. Tak tahu lah, mungkin bagi orang lain, bagi fitness coach yang lain, mungkin bagi dia rasa okey je, tak ada masalah. Tapi inilah bagi pendapat saya. My humble opinion, kalau kita ambil makanan sebegitu, siapa nak tahu kenapa kita akan susah nak turunkan berat badan? Boleh tak komen nak tahu? Sebabkan di kalangan kita, setakat mana yang saya kenal, yang join Facebook Live kita ni, umur mereka di kalangan 40, 30 lebih ke 50 lebih tahun. Dalam range yang macam tu. Jadi bila kita makin meningkat usia kita, kita punya kadar, kita punya sistem dalaman kita makin merosot. Semua orang tahu benda tu. Makin berusia, sistem dalaman makin merosot. Okey? Puan, kenapa Ros? Kenapa Acik Ros kan? Kenapa ya? Ni nak explain ni. Siapa lagi nak tahu, boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni, sebabkan penting, sangat gila penting. Kenapa saya buat sharing macam ni hari-hari? Sebab ianya memang akan memberi manfaat yang sangat gila banyak. Sekiranya kita faham dan follow betul-betul, kita akan jadi lebih senang turunkan berat badan. Waalaikumsalam Puan Ida Osman. Puan Zahara Abu Bakar pun nak tahu kan. Contohnya makanan seperti macam nasi goreng, betul? Macam nasi minyak, nasi kerabu contohnya kan. Walaupun sebenarnya makan nasi itu tak ada masalah. Nasi itu tak ada masalah. Tapi bila nasi itu dicampurkan dengan minyak, dicampurkan pula dengan benda-benda lain yang berminyak juga, campur dengan butter contohnya, ianya akan melambatkan proses penghadaman kita dalam perut kita. Sebab macam saya cakap tadi, saya perasan yang saya kenal mereka yang dekat dalam ni, usia mereka dalam 30 ke 50 tahun, range yang macam tu, yang sedang menonton Facebook Live saya. Setakat mana saya kenal lah. Mungkin ada yang lebih muda daripada tu. Okey. Tetapi saya cakap dalam bentuk yang mudah untuk difahami. Bila kita makan makanan yang macam susah untuk dihadap, seperti macam nasi goreng tadi tu, nasi minyak tadi, nasi kerabu contoh, even nasi lemak pun sebenarnya, makanan tu bukan tak menyihatkan, makanan tu menyihatkan. Tapi kita kena faham bagaimanakah perut kita mencernakan makanan-makanan tersebut. Ianya bukan ambil makanan dan terus dicernakan begitu, bukan. Makanan tu akan dimakan. Kemudian ada banyak proses-proses yang untuk menguraikan elemen-elemen dalam makanan tersebut. Okey, contohnya macam bila sesuatu makanan yang dicampurkan dengan minyak seperti macam tu kan, makanan tu akan lambat sikit nak dihadam. Sebabkan dia terpaksa proses minyak tu dan dia terpaksa proses nasi tersebut dalam proses yang berasingan dalam pada masa yang sama. Pastinya salah satu daripada proses ini dilakukan dulu dan dilakukan kemudian.
Jadi bila dilakukan kemudian salah satu daripada makanan tersebut, ianya akan lambat nak dihadam. Siapa dekat sini nak tahu satu contoh? Boleh tak komen nak contoh? Boleh tak bagi saya love sekiranya korang nak tahu apakah contoh yang sangat gila jelas terang lagi bersuluh yang telah pun diajar kepada kita. Okey, siapa nak tahu boleh tak komen nak tahu, boleh tak bagi saya love dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Sebabkan saya faham kita semua nak turunkan berat badan. Saya yakin yang sedang menonton kita semua nak turunkan berat badan dan boleh tak tekan button share. Kenapa tahu? Kenapa bila kita tekan button share, satu benda akan berlaku kepada kita, kita akan memberi manfaat kepada orang lain juga melalui sharing yang bukan saya saja buat tapi you all pun buat juga. Okey, dan bila kita tekan button share dan share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, saya yakin kita sedang memberi manfaat kepada orang dan saya yakin dengan hasil usaha yang kecil itu, usaha kita untuk turunkan berat badan akan jadi lebih mudah. Pernah tak dengar kalau kita ada masalah, sebarang masalah, kita bersedekah. Kita niatkan dengan tekan button share, kita mensedekahkan usaha kita yang tik gitu aja kepada orang lain supaya orang lain pun akan dapat manfaat daripada hasil tag kita buat dekat button share tu. Right, terima kasih kepada yang tahu. Pernah tak dengar kita tidak digalakkan untuk makan buah-buahan dicampur dengan susu? Pernah tak dengar? Puan Zul Ismail nak tahu, Puan Nur Syaifah nak tahu. Okey, Puan Zahra, oh gitu, bagi contoh-contoh. Puan Hajirawati pun nak tahu. Okey, Rashid pun nak tahu, Puan Ida Osman pun nak tahu. Okey, boleh macam kita pernah tak dengar, kita tidak digalakkan untuk makan buah-buahan dicampur dengan susu. Kenapa? Kenapa tak boleh campur dengan susu? Makan ajalah. Banyak je makanan yang dicampur dengan susu. Kenapa tak boleh dicampurkan susu? Sebenarnya bukan saya cakap, bukan nutritionist cakap, bukan dietitian cakap, bukan doktor cakap. In fact, benda ni telah pun diajar kepada kita melalui cara pemakanan Nabi. Nabi tak campurkan susu dengan buah-buahan sekali sebabkan kenapa? Siapa nak tahu? Kenapa? Kenapa? Porque, bak kata Spanish, bak kata orang Chinese, Weshema, Mandarin, bak kata apa lagi? Bak kata orang Arab, limaza. Limaza gitu kan. Acah-acah macam tahu semua bahasa. Okey, siapa nak tahu kenapa sebenarnya tidak digalakkan untuk campur buah-buahan dan susu? Macam contohnya apa? Mocktail bukan mocktail. Mocktail ke koktail? Ada salah satunya haram, salah satunya halal. Contoh macam air koktail. Yes, air koktail. Nasib baik. Contohnya macam air koktail. Air koktail ni dicampurkan buah-buahan dengan susu. Okey, kenapa? Susu tu mengandungi laktos. Laktos tu lambat nak dihadam. Tak percaya, cuba kita try minum susu dan kita melompat. Mesti kita kata muntah balik sebabkan susu tu belum habis dihadam lagi. Saya pernah minum susu, lepas tu saya naik kereta, jalan pula kereta macam terumbang-ambing, terloncat-loncat badan saya kan. Zas termuntah saya. Masalah ramai orang yang dia tak faham bila dia makan buah-buahan dicampurkan dengan susu, apa yang berlaku kepada dia, makanan tu tak ada masalah bila campurkan susu, tapi bila dia masukkan dalam badan kita, dia akan cernakan buah-buahan dan susu serentak. Dan nak cernakan susu tu mengambil masa yang lama sikit. Dan bila buah-buahan tu lambat untuk dihadamkan, yang berlaku kepada buah-buahan tersebut, ianya akan menjadi macam toksik ke dalam badan. Lalu, ianya akan menjadikan buah-buahan tersebut memberi macam masalah sikit. Dia menjadikan buah-buahan tersebut macam dimakan oleh macam bakteria dalam perut kita sebelum kita dapat hadam makanan tersebut. Boleh faham tak? Waalaikumsalam Kak Syariza Azril. Contohnya begini Cuba bayangkan kalau katakan kita letak buah-buahan terdedah dekat mana, dekat macam tepi sinki katakan. Kita potong apple cantik-cantik, kita letak tepi sinki lama-lama. Tepi sinki tu ada tempat kita nak basuh pinggan, basuh tangan dan sebagainya. Okey. Apa akan berlaku pada apple tersebut? Apple tu akan jadi warna hitam sikit. Akan jadi macam tak cantik sikit warna dan kita mungkin tak lalu dah nak makan apple tu. Benda itulah yang berlaku dekat dalam perut kita kalau katakan lambat nak dihadam. Sebenarnya buah-buahan itu cepat nak dihadam, tapi dicampurkan dengan makanan ataupun minuman yang lambat nak dihadam. Seperti susu tadi, memang akan lambat. Antara benda yang akan berlaku kepada kita, pertamanya mungkin kita akan lambat nak membuang.
Kedua, mungkin kita akan jadi macam cerit-berit, bergantung kepada individu lah. Ketiga, mungkin sebenarnya juga kita akan ada masalah perut yang memulas-mulas, bergantung kepada individu-individu. So macam saya cakap tadi, berbalik semula tentang ambil makan seperti nasi kerabu, nasi minyak, nasi apa benda semua pada waktu pagi memang kurang digalakkan. Kenapa tahu? Sebab pada waktu pagi badan kita baru je bangun. Sistem pencernaan kita baru je nak mula balik. Tiba-tiba kita bagi dia segala benda tok nenek yang ada dalam dunia ni untuk dicernakan. Memanglah lambat kerja dia. Seolah-olah macam kita ada kereta, kita baru start pada waktu pagi tu, kita terus tekan minyak, zas, laju, berdesuk pergi dia, rosaklah enjin dia sebabkan tak sempat untuk dipanaskan lagi enjin tersebut. That's why saya beritahu pada you all, kita kena faham benda-benda ni. That's why ramai di kalangan student kita berjaya turunkan berat badan dengan mudah bila mereka faham konsep-konsep penting ni. Ada beberapa pantang larang yang sebenarnya kita kena faham kalau kita nak turunkan berat badan. Boleh tak komen siapa dekat sini yang benar-benar sangat gila committed nak turunkan berat badan? Komen sikit. Saya committed nak kurus. Komen sikit berapa ramai agaknya dekat sini yang sangat gila committed nak turunkan berat badan. Saya nak tengok berapa ramai agaknya yang komen committed, berapa ramai agaknya yang sebenarnya betul-betul nak turunkan berat badan. Komen sikit. Saya tengok berapa ramai agaknya yang committed. Okay. Sekejap, saya tak nampak. Boleh tak bagi saya love? Boleh tak komen committed? Dan semua saya tengok kat sini. Zaz sendiri setuju. Oh, faham. Saya nak kurus, Puan Hazirawati pun nak kurus. Alhamdulillah. Saya doakan yang komen nak kurus ni akan dapat turunkan berat badan. Ya, faham yang kedua tu biasa berlaku. Kan, pu kiri pu kanan. Gitu dia. Saya gila komited nak kurus. Okey, so insyaAllah saya doakan mereka yang komen saya komited nak kurus ni akan dapat turunkan berat badan dengan mudah. Dengan committed sekali. Puan Haliza Abdullah pun committed. Zahara Abdullah Ilmu Bermanfaat, saya committed nak kurus insyaAllah. Saya committed nak kurus. Puan Zul Ismail, saya doakan yang komen committed nak kurus, committed nak turunkan berat badan akan berjaya turunkan berat badan dengan mudah. Saya committed sangat gila nak turunkan berat badan. Alhamdulillah insyaAllah. Okey, saya committed. Puan Nur Syaifah pun, Puan Jamnah pun saya nak kurus insyaAllah. InsyaAllah boleh-boleh. Terima kasih. Terima kasih kepada yang komen saya committed nak kurus. Puan Angle pun sama. Baik, itu adalah yang pertama, makan makanan yang mengandungi fiber yang tinggi. Makan makanan yang mengandungi fiber yang tinggi yang pertama kan. Puan Nur Tukiman pun nak kurus insyaAllah. Saya doakan yang komen nak kurus ni akan dapat turunkan berat badan. Itulah yang pertama. Yang kedua, siapa kat sini yang dah ready untuk mengetahui yang kedua, makanan ataupun breakfast apakah sebenarnya yang memudahkan proses kita untuk turunkan berat badan? Siapakah dekat sini yang dah ready nak mengetahui yang kedua? Komen dah ready. Bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin biar lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ni. Alright. So, saya tengok berapa ramai agaknya yang komen dah ready ni. Okey, ni ha. Baik. Okey. Siapa kat sini yang dah ready dah ni? Saya nak set benda kejap. Macam biasa, saya akan set saka saya dulu sebelum saya nak buat apa-apa. Okey. Alright. So, yang kedua, makanan apakah yang kedua untuk kita dapat senang turunkan berat badan? Adalah kita kena makan. Sebenarnya kita kena minum. Kita kena minum air suam. Air suam akan membantu kita senang turunkan berat badan. So, kenapa tahu? Boleh tak saya nak explain sikit? Air suam tu bermaksud bukan air yang sejuk, bukan air yang menggelegak, tapi air yang room temperature tapi dia panas sikit. Kalau katakan kita ambil berapa degree, kita akan dalam 40 ke 45 degree. Kalau diambil dari sudut temperature, suhu air tersebut. Air dia dalam 40 ke 45 degree. Kenapa? Siapa nak tahu kenapa minum air suam dalam range temperature macam tu membantu kita menurunkan berat badan? Siapa nak tahu? Komen sikit. Air kosong, air suam, bukannya air manis, bukannya air apa. Air suam akan membantu kita menurunkan berat badan dalam temperature 40 ke 45 darjah Celsius. Siapa nak tahu kenapa? Komen nak tahu. Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni. Sebabkan kita sedang memberi ilmu yang bermanfaat. Tekan button share, kita akan jadi orang yang bermanfaat dan kita akan jadi orang yang baik. Saya doakan mereka tekan button share ni, proses mereka untuk turunkan berat badan akan berlaku dengan sangat mudah. Minum air suam. Nak tahu
Kenapa? Okey, macam ni. Badan kita pada waktu pagi, dalam core temperature kita agak sejuk sikit sebabkan dipengaruhi oleh faktor luaran. Melainkan kalau kita duduk dekat negara mana, pada waktu pagi, cuaca panas, menggelegak, berpeluh-peluh. Itu lain cerita lah. Tapi kalau waktu pagi, biasanya lah kan, sejuk. Mungkin kita buka aircon. Mungkin juga kita waktu pagi kita buka segala benda tok nenek, buka jendela, buka pintu dan sebagainya. Angin masuk sejuk embun pagi tu. Dan badan kita, core temperature ataupun suhu dalam badan kita mula jadi makin sejuk. Dan bila badan tu berlaku, kita minum pula air suam dalam 40 ke 45 darjah Celsius tersebut, okey, akan meningkatkan sikit suhu core temperature kita. Dan proses peningkatan core temperature kita berdasarkan suhu air tersebut akan membakar tenaga. Dan bila benda tu berlaku, ianya akan membantu kita menurunkan berat badan dengan cepat. Macam kata Puan Hazirawati, mengambil ais batu boleh ke tak kalau nak kurus? Jawapan saya, boleh je. Siapa sini nak pernah dengar antara salah satu daripada minuman kegemaran Nabi? Apa? Antaranya adalah air sejuk. Kenapa air sejuk? Katanya, coach, air sejuk ni menggemukkan lah. Kan? Air sejuk ni menggemukkan. That's why saya minum air panas menggelegak aja. Nak explain ni, saya nak explain. Coach ajar kita bersedekah tanpa wang. Gitu kan, bersedekah tanpa wang. Waalaikumsalam Puan Nur Hayati. Okey, kenapa? Sebabkan dekat tanah Arab cuaca dia panas. Cuaca dia panas. So bila minum air sejuk, dia punya suhu dalaman kita akan start turun. Dan proses menurunkan temperature ataupun suhu badan kita disebabkan kita minum air sejuk dalam cuaca yang panas akan membakar tenaga. Dan tenaga yang akan dibakar lah tenaga dalaman badan kita. That's why kita boleh makan lebih sikit. Faham ke faham? Alright, itu antara benda yang kita akan buat. That's why pentingnya kita kena faham waktu bila kita kena minum air. Bila kita kena minum air suam, air sejuk dan sebagainya, insya-Allah benda-benda itu akan dapat membantu kita menurunkan berat badan dengan mudah. Sebenarnya minum air sejuk tak ada masalah pun. Boleh je minum air sejuk. Jangan kata, coach saya minum air sejuk ni, orang kata minum air sejuk nampak buncit. Jawapan saya tidak. Jangan risau. Tak ada kajian saintifik pun yang boleh explain minum air sejuk menggemukkan. Tidak ada. Melainkan kalau dia memang tak gerti jaga makan, minumlah air apa sekalipun. Minumlah air zam-zam yang dibaca Yasin sebanyak 40 hari 40 malam sekalipun. 40 hari 40 malam baca Yasin dekat air zam-zam. Minum air itu pun, kalau tak jaga makan betul-betul, memang akan gemuk juga. Okay, boleh faham ke kan? Selalu hairan diet minum ais. Kan? Coach, pas exercise elok tak minum air sejuk? Jawapan saya, elok. Memang elok minum air sejuk sebabkan bila kita exercise, badan kita panas. Core temperature kita panas disebabkan aktiviti yang kita buat. Tambahan pula bila kita exercise, badan kita mungkin berpeluh. Kalau berpeluh lah, kalau tak berpeluh tu something is not right. So bila berpeluh, kita kena replenish balik badan kita punya fluid dengan air dan kita minum air kosong, insya-Allah ianya akan membantu. Alright. So itu adalah beberapa perkara yang kita boleh lakukan pada peringkat awal untuk kita turunkan berat badan. Pertama, minum air yang suam. Yang kedua adalah dengan memakan makanan yang mengandungi fiber yang tinggi. Siapa sini faham? Kan? Satu lagi yang saya nak minta you all tolong elakkan. Yang ketiga, benda yang kita patut elakkan pada waktu pagi. Try elakkan benda Allah ini. Kalau kita buat hari-hari memang sukar sikit untuk kita turunkan berat badan. Siapa nak tahu, komen. Kalau nak tahu, boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak share Facebook Live ni kepada 10 tempat, kepada 20 tempat dengan niat aku nak membantu orang yang gemuk sekarang ni supaya mereka boleh turunkan berat badan, supaya mereka boleh bergerak ketika melakukan amal ibadat. Sebelum nanti saya nak bagi tahu pada you all, ada beberapa perkara yang kita akan buat khusus untuk you all. Okey? Boleh ke boleh? Sebelum saya nak bagi tahu yang ketiga ni, boleh tak komen dah ready dulu? Takut nanti tak ready, ada pen tak ke mana, ada kertas anak tengah ambil buat roket dan sebagainya. Kak Ina anak talent nak tahu. Right, so yang ketiga ni, sebelum saya nak sampaikan yang ketiga ni, saya nak bagi tahu. Pada hari Jumaat 5 hari bulan 3 jam 9 malam kita akan buat satu special live. Siapa dekat sini yang rasa apa yang saya share pada pagi ini adalah satu benda yang bagus, satu benda yang memberi manfaat? Siapa yang rasa sebegitu, boleh tak bagi saya love?
Siapa yang rasa yang selalu tengok Facebook Live saya, yang selalu ataupun yang baru pertama kali berada dalam Facebook Live ni, rasa apa yang kita share pada pagi ini memberi manfaat kepada mereka? Boleh tak komen best? Boleh tak bagi saya love? Boleh tak share Facebook Live ni? Sebab apa? Kalau korang rasa apa yang saya share pada pagi ini sangat gila powerful, sangat gila membuka mata kita yang mengatakan bahawasanya nak kurus ni senang. Nak kurus ni tak perlu pun gunakan produk. Tak perlu pun nak membeli produk-produk yang tak apa-apa, berlanja kepada servis-servis kurus. Tak perlu pun nak pergi macam-macam lah. Waalaikumsalam Puan Cik Sharifah Nur Azura. Ready? Nak tahu? Waalaikumsalam. Okay. So, apa yang saya nak share kepada you all adalah apa tau? Pada hari Jumaat ni jam 9 malam. 5 hari bulan 3 jam 9 malam kita akan buat satu special live. Tajuk dia bagaimanakah nak jadi konsisten untuk turunkan berat badan. Siapa dekat sini yang ada masalah? Bila nak kurus je, bila berdiet je, dia macam hot chicken tooth. Dia macam hangat-hangat tai ayam. Siapa yang ada masalah macam tu? Yang bila dia cuba nak turunkan berat badan, dia macam tak dapat nak konsisten. Dia macam hari ni berdiet, sahaja aku berdiet untuk kurus lillahi ta'ala. Pada jam 9.34, 9.35 dah lapar. Siapa yang rasa dia ada masalah macam tu? Dia rasa macam dia susah nak konsisten bila dia nak berdiet. Siapa yang ada masalah macam tu, boleh tak komen, saya ada masalah macam tu? Komen sikit. Sebab apa? Hari Jumaat ni kita akan bongkarkan bagaimanakah rahsia kurus. Rahsia konsisten ketika kurus ni. Okey. Banyak dapat tips untuk terima kasih pada Puan Cik Sharifah. Puan Selina Salih kata best. Terima kasih pada Puan Nur Izzah yang bagi saya love banyak-banyak. Jangan risau Jangan risau bila bagi love banyak-banyak macam tu, wife saya tak marah. Dia kata tak apa, yang dapat love banyak-banyak dekat live tak apa. Yang penting love daripada I. Gitu kan. Cia-cia sikit. Niat diet. Baru niat diet tiba-tiba terus lapar. So siapa yang ada masalah macam tu, hari Jumaat ni kita akan bongkarkan bagaimanakah sebenarnya kita boleh jadi konsisten bila kita nak berdiet ni, supaya apa tahu? Supaya proses berdiet kita akan berjalan dengan lancar dan badan kita akan makin susut seperti ramai di kalangan student saya. Kalau tak percaya boleh like Facebook page HIK, boleh scroll down setiap posting-posting kita, kebanyakan ialah student kita yang berjaya turunkan berat badan. Boleh juga tengok nanti Facebook live kita pada pada posting-posting kita pada hari-hari ini. Ada banyak posting-posting kita keluar di kalangan student kita juga yang berjaya turunkan berat badan dengan secara konsistennya. Dia nampak bentuk badan dia berubah dan menyusut. Daripada ada yang daripada triple XL turun kepada saiz M dalam masa 2 bulan, ada yang dapat turunkan daripada double XL kepada saiz XS dalam masa 26 hari, begitu kan. So pendek kata, bila kita ada ilmu, proses kita nak berdiet konsistennya akan muncul bila kita ada ilmu. So that's why pada hari Jumaat ni kita akan buat satu special live. So special live ni korang boleh join secara percuma je, jangan risau. Berapa kena bayar, mahal, harga Yahudi. Kita bagi harga percuma. Free untuk you all, tapi dengan syarat korang kena berada dalam Facebook live tu, share kepada banyak tempat. Sebab apa? Facebook live itu akan di-delete selepas habis Facebook live tersebut. Jadi kita tak nak you all semua macam terlambat, tak dapat nak join Facebook live tu. Dan saya nak you all berada dalam Facebook live saya jam 9 malam hari Jumaat ni, daripada awal sehingga ke akhir. Sebab ada banyak poin-poin penting yang kita akan belajar tentang macam manakah caranya untuk kita berdiet secara konsisten, supaya proses kita nak turunkan berat badan akan berlaku dengan lebih pantas tanpa produk. Siapa yang rasa best special live event, special Friday live, nama dia SFL, special Friday live, kita satu benda yang best. Boleh tak komen, saya nak join SFL. Cik komen SFL. Cik komen sikit berapa ramai agaknya yang mungkin berminat. Kalau tak minat tak apalah, kita tak payahlah buat. Tak payah buatlah. Tak apa, saya tahu korang dah tahu kan cara nak jadi konsisten, nak berdiet hari-hari, makan benda yang menyihatkan hari-hari. Kan? So macam korang tak kisah kan, korang dah konsisten kan. Saya salah buat lah. Saya salah
tempat nak invite orang untuk ajak orang konsisten berdiet. Okey, SSN pula, bukan SFL, Special Friday Live. Saya nampak Puan Cik Sharifah Nur Azura komen SSN. Saya fahamkan mungkin SFL kot. Puan Enengel pun komen SFL, bermaksud Puan Enengel pun nak join kita punya live. Best Special Friday Live Puan Alicia Sofia, terima kasih. Nak join SFL, terima kasih Puan Acik Ros. So Special Friday Live kita ni kita akan buat pada hari Jumaat ni. Saya tak nak korang ketinggalan daripada awal minit pertama sehingga ke minit terakhir. Saya nak minta you all ada dalam Facebook Live tersebut. Kenapa? Sebab korang akan dapat banyak gila rahsia-rahsia yang tidak dieksposkan kepada kita. Sebab apa? Sebab apa tau? Ramai orang dekat luar sana yang nak bantu kita kurus, yang nak bantu korang kurus. Tapi benda pertama diorang letak kat depan, gunalah produk saya. Belilah produk saya. Pakailah barang saya untuk kurus. Sapulah barang saya ni untuk kurus. Diorang akan jual sesuatu kepada you all. Tapi saya nak bagi ilmu secara percuma kepada you all supaya ianya akan membantu you all turunkan berat badan tanpa produk, dan korang boleh gunakan ilmu ini bukan setakat untuk diri sendiri tetapi untuk orang lain di sekeliling you all yang korang sayangkan. Kan? So that's why pentingnya saya kena buat Special Friday Live ni untuk you all, dan saya nak invite you all semua. Kalau boleh jangan sesekali termiss Special Friday Live ni sekiranya kita betul ada masalah ataupun kita kenal orang yang ada masalah untuk turunkan berat badan dalam sudut susah nak konsisten. So kalau katakan korang nak join SFL dan takut ketinggalan, komen NKSC. Komen NKSC. Komen NKSC. Untuk apa tahu? Kenapa saya nak minta you all untuk komen NKSC? Sebab nanti Saka kita akan invite you all masuk dekat dalam Telegram channel kita. InsyaAllah korang akan dapat information, akan dapat faham, insya-Allah senang untuk kita berada dalam Special Friday Live kita dan semua event-event kita dan semua Facebook Live kita, yang korang akan belajar banyak benda juga dalam proses nak turunkan berat badan. Komen NKSC macam Puan Cik Sharifah Nur Azura komen NKSC. Okey, kejap lagi Saka kita akan bertindak. Gitu. Saka saya dah bertindak dah sekarang. Saka macam kenapa tak bertindak ni? Betul lah tu. Saka kita dah bertindak. Kejap lagi Saka kita akan invite you all masuk dekat Telegram channel. Tapi jangan masuk lagi. Sebab saya tak sampaikan lagi poin yang seterusnya. Poin yang ketiga ni penting. Poin yang ketiga ni penting kepada yang dah join Telegram channel. Terima kasih kepada yang belum join lagi. Terutama yang mungkin kali pertama tengok saya buat live. Okey. Saya nak beritahu yang ketiga. Yang ketiga ni penting. Dah ready ke? Dah ready ke nak tahu yang ketiga? Boleh tak komen dah ready nak tahu yang ketiga? Terima kasih kepada yang komen NKSC. Komen NKSC, nanti Saka kita akan invite you all masuk dekat dalam Telegram channel kita. Yang ketiga ni penting. Dah ready? Boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak share Facebook Live ni kepada 10 tempat, 20 tempat, 100 tempat, 1000 tempat? Kenapa? Sebab kita nak memberi manfaat kepada ramai orang. So komen NKSC, Saka kita akan invite you all. Tapi komen ready macam Puan Haliza Abdullah untuk mengetahui yang ketiga. Apakah sebenarnya cara yang ketiga yang memudahkan kita untuk turunkan berat badan. Terima kasih kepada yang komen ready. Puan Nur Syaifah komen ready. Puan Angle, Puan Haliza Abdullah dah komen ready. Terima kasih kepada yang dah join Telegram channel Tahniah. Kepada yang belum join lagi, so saya macam agak risau sikit. Tak ada siapa yang boleh guide kita nanti. Dahlah kita bagi invitation secara percuma. Kita buat SFL pun secara percuma. Kita invite you all. Cumanya, saya nak minta korang committed je. Korang tak committed, tak kisahlah ilmu daripada langit, 7 petala langit, 7 petala bumi sekalipun, sampai dekat depan muka kita. Kalau tak committed, takkan follow juga. Terima kasih kepada komen ready. Yang ketiga, cuba try elakkan memakan ataupun meminum. Okey, memakan atau meminum something yang manis pada waktu pagi. Pada waktu pagi kita perlukan tenaga, tapi kita nak bakar tenaga yang tersimpan dalam badan kita semalam. Supaya kita senang nak turunkan berat badan. Melainkan kalau korang ni memang atlet, memang pagi-pagi tu korang nak berjoging 10 km macam Puan Iris Kim dan Puan Acik Ros. So that's different story. Waalaikumsalam Puan Zaimah. Zai, apa khabar? Siapa sini faham maksud saya? Siapa sini faham?
Cuba elakkan minum ataupun makan makanan yang manis pada waktu pagi. Nak makan pada waktu petang tak ada masalah. Makan pada waktu petang tu tak ada masalah lagi. Jangan pada waktu pagi, jangan pada waktu malam kalau boleh lah kan. Kalau gatal gigi, gatal anak tekak, gatal biji kelongkong, rasa nak makan juga, itu pilihan tangan masing-masing. Faham ke faham? So that's why point dia kat sini, kenapa kita cuba nak elakkan makan makanan yang manis pada waktu pagi dan malam. Saya fokuskan pada waktu pagi sebab kita bercakap tentang topik breakfast. Sebab pada waktu pagi tu kita nak bagi kita tenaga. Dan tenaga tu kita tak nak gunakan sekarang, kita nak gunakan kejap lagi. Petang-petang sikit. So that's why kita akan suggest you all makan something yang mempunyai fiber yang tinggi. Seperti buah-buahan tadi ataupun makanan yang mengandungi whole meal ataupun whole grain. Sebab makanan itu akan digunakan, proses pengeluaran tenaga daripada makanan tersebut akan berlaku dengan lebih lama sikit, okey, berbanding dengan makanan manis ni. Kalau kita gunakan makanan manis, kita makan makanan manis ataupun minum minuman manis, tenaga yang dikeluarkan daripada makanan dan minuman tersebut akan berlaku dengan secepat mungkin. Zas gitu, dia akan ditukarkan kepada tenaga. Dan bila ianya ditukarkan kepada tenaga, tapi pada waktu pagi tu kita masih lagi melepet, tak buat benda sangat, kita akan simpan tenaga tersebut yang kita makan daripada makanan ataupun minuman yang manis tadi akan ditukarkan kepada lemak dengan sangat gila cepat. Sebab kita tak gunakan lagi tenaga tu. Macam saya selalu berzumba petang, okey tak? Jawapan saya okey je. Kita nak exercise pada waktu mana yang kita free untuk exercise. Macam saya pada waktu pagi, tapi bila waktu pagi macam tak sempat, macam terkejar-kejar. Jadi saya anjakkan sikit waktu saya selepas live ni, saya akan pergi gym dan exercise. Tapi hari ni saya ada kelas. Saya ada kelas pukul 8 tadi, 8.30 pukul 9 tadi. Jadi saya nanti akan lepas habis live, saya akan masuk ke kelas online saya akan belajar lagi. Kemudian kita akan sambung semula sekejap lagi, pergi gym lepas habis kelas jam 1-2 nanti, barulah saya pergi gym. Puan Fatty Cat Farish, kenapa tak PM kita lagi? Tak nak ke claim meal plan yang dapat hadiah hari tu? Okey. Alright, so siapa sini faham maksud saya? Boleh tak komen faham? Kenapa saya juga tak nak cadangkan kita makan manis pada waktu malam? Kenapa? Sebabkan penggunaan tenaga dia akan berlaku dengan cepat dan kita jarang nak exercise malam. Bila dah malam kita mungkin akan tidur dan tenaga yang tak digunakan akan bertukar kepada lemak pada waktu kita tidur tadi. Itu yang kita tak nak. Saya akan berganjak ke sini sikit sebabkan macam dah silau kat sini. Saya tak nak korang silau. Dah lah bila saya buka cap nampak silau. Oh really? I get to know. I get it. Wow. Yes, Puan Fatty Cat Farish, you got it. Congratulations sebabkan memenangi tempat ketiga kita punya special giveaway yang kita lakukan pada hari Sabtu lepas. Tahniah. Alright. Waalaikumsalam Puan Fatty Cat Farish. Kalau ambil soya boleh ke? Okey. Sekejap. Ambil soya. Okey, siapa nak tahu jawapan kepada Puan Sharifah Mahiran yang dia tanya kalau ambil soya boleh ke? Okey. Cuba komen sikit Puan Salinah Salih faham. Boleh tak komen? Okey. Boleh tak komen ready nak tahu? Macam mana nak claim tu? Thank you very much. Claim PM kita. PM kita Puan Fatty Alright, so boleh tak bagi saya love sekiranya korang dah ready untuk mengetahui apa tadi? Tentang soalan yang ditujukan kepada saya oleh Puan Sharifah Mahiran tadi. Cuba komen sikit. Puan Sharifah Mahiran dia tanya kalau ambil soya boleh ke? Jawapan saya boleh, melainkan kita boleh makan semua jenis makanan. Kita boleh minum semua jenis minuman. Asalkan makanan dan minuman itu halal untuk kita. Mungkin term non-Muslim dia tak ada gunakan term halal. Asalkan makanan dan minuman tersebut sesuai untuk dimakan oleh individu tersebut. Melainkan kalau katakan makanan yang halal tersebut memberi impak yang negatif kepada badan kita disebabkan faktor kesihatan contohnya. Seperti apa tahu? Seperti mereka yang minum air soya tidak digalakkan untuk ambil secara berterusan ataupun dengan banyak sekiranya mereka mempunyai masalah ketidakstabilan hormon. Contohnya mereka yang mungkin period dia lambat datang contohnya kan. Mungkin juga dia ada sis contohnya. Sis tu pun juga akan menyebabkan seseorang wanita tu susah nak period disebabkan sis tersebut.
soya mengandungi phytoestrogen yang akan menjadikan hormon badan kita translate soya tersebut sebagai satu hormon estrogen daripada dalam badan kita, lalu dia beranggapan kita sedang keluar estrogen tersebut. That's why kalau katakan kita betul-betul nak turunkan berat badan, kita bukan kena faham makanan tu apa, bukan kena faham produk apa kita kena beli. Kita kena faham tentang diri kita. Kita kena faham tentang makanan kita makan. Sebab setiap makanan yang kita ambil akan memberi impak kepada badan kita. Siapa sini faham maksud saya? Boleh tak komen faham? That's why macam kita boleh, macam you all yang sihat-sihat ni tak ada masalah makan, minum air sirap. Minumlah air sirap. Tapi mereka yang ada masalah, contohnya kencing manis, bila minum air sirap, akan meningkatkan kadar gula dalam darah mereka. Sirap tu adakah haram? Tak, halal je. Tapi disebabkan faktor kesihatan. Jadi boleh je nak makan segala benda tok nenek yang ada dalam dunia ni asalkan dia halal. Tetapi kita kena realize apakah masalah yang kita ada. That's why saya nak sarankan kepada you all yang mungkin nak faham lebih lanjut, nak ambil jalan shortcut. Siapa dekat sini nak jalan shortcut untuk turunkan berat badan? Saya tak jual produk. Saya nak tanya you all, siapa dekat sini yang nak jalan shortcut bila mereka nak turunkan berat badan? Boleh tak komen, saya nak shortcut. Saya nak jalan pintas untuk turunkan berat badan. Saya nak faham. Saya nak jelas. Saya nak faham dengan lebih jelas makanan apa yang sesuai untuk diri saya berdasarkan keperluan tenaga saya, berdasarkan tahap kesihatan saya. Siapa yang nak, boleh tak komen, saya nak jalan pintas. Cek komen sikit. Boleh tak bagi saya love sekiranya korang nak jalan pintas tersebut. Dan boleh tak share Facebook Live ni. Facebook Live ni kena di-share sebabkan ianya akan memberi banyak gila manfaat kepada ramai orang. Puan Aini Jumahat nak. Okey, siapa lagi yang nak? Cek komen nak. Boleh tak komen nak jalan pintas ataupun nak shortcut. Saya thyroid, soya dielak. Macam saya cakap tadi, soya dia akan mengganggu kestabilan hormon. Masalah thyroid disebabkan hormon thyroid dia tak keluar secukupnya ataupun mungkin terkeluar lebih. Kan? So that's why penting sekali untuk kita faham. Kita mungkin boleh, macam saya tak ada masalah nak minum soya. Mungkin sesetengah individu pun tak ada masalah nak minum soya. Tapi ada sesetengah individu yang bila dia minum ataupun makan biji soya tu akan mendatangkan kesan yang negatif kepada tahap kesihatan dia. Jadi kita kena kenali apakah masalah yang kita ada. Ramai orang tak faham benda ini, lalu dia makan je apa yang dia rasa dia sedap. Anak tekak dia biji kelongkong, dia kata, okey saya lapar, saya nak makan ni. So makanlah kita, tapi tak dapat turunkan berat badan juga. Walaupun dia makan sikit. So that's why saya nak berikan korang jalan pintas. Saya nak offer you all meal plan daripada kita sebabkan meal plan ini akan membantu kita menurunkan berat badan dengan mudah. Sekiranya korang nak dapatkan meal plan, mungkin ada yang tertanya-tanya. Mungkin ada yang tertanya-tanya. Meal plan tu binatang apa? Apakah meal plan? Meal plan tu adalah satu jadual pemakanan yang bila kita follow jadual pemakanan tersebut, kita akan lebih senang turunkan berat badan. Kalau katakan hidup kita tak ada jadual, memang susah kita nak turunkan berat badan. Jadi saya nak explain lebih lanjut. Tapi cara explanation saya better WhatsApp sebabkan phone bateri saya pun nak mati tadi. Saya dapat beberapa kali notification. Boleh WhatsApp kita, tim kita akan explain bagaimanakah meal plan tu membantu ramai di kalangan student kita berjaya turunkan berat badan. Boleh hubungi konsultan Batek Fitness yang akan meletakkan nombor telefon mereka masing-masing dekat dalam ni, ataupun boleh klik dekat pin komen dekat bawah tu untuk bercakap dengan tim kami macam mana caranya meal plan ini boleh membantu diri you all secara spesifik untuk turunkan berat badan dengan mudah melalui makanan-makanan yang saya susun berdasarkan makanan kegemaran you all. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya doakan anda sihat dan berjaya. Saya pun ada kelas sekejap lagi ni. Doakan saya supaya saya dapat membantu ramai orang pada tahun ini, seramai 8,000 orang yang kita target. Dan Alhamdulillah kita hampir mencecah kepada 1,000 orang sehingga ke hari ini. Doakan kami dan Batek Fitness ni dapat dapat membantu seramai 8,000 yang nak turunkan berat badan secara komited. Saya doakan anda sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi insya-Allah kejap lagi. Alright, malam karang dalam Facebook Live. Saya doakan anda sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.